Assalamualaikum dan selamat malam. Anda sedang menyaksikan di FB Live sekarang, ini Potpet bersama dengan Cik Piah, dan ini merupakan minggu yang kedua di hari dan waktu yang sama, iaitu setiap hari Jumaat jam 9 malam kita akan berdiskusi tentang macam-macam lah tentang hiburan di Malaysia ini bersama dengan tetamu-tetamu yang cukup istimewa. Kita undang mereka ini untuk membincangkan topik-topik menarik, dan Cik Piah doakan semoga anda yang sedang menyaksikan live sekarang ini dalam keadaan sihat selalu hendaknya. Jadi topik pada malam ini kita akan berdiskusi tentang tajuk dari Malaysia ke Kota Paris. Kenapa kita pilih tajuk ni? Dia sebenarnya ada maksud, ada sebab kita nak kupas. Itu yang kita akan bincangkan bersama dengan tetamu-tetamu pada hari ini. Dan sebelum itu, kita nak kongsikan objektif untuk topik pada minggu ini, iaitu kepentingan mempunyai identiti dan keunikan tersendiri dalam membuat konten untuk khalayak penonton global, dan seni warisan budaya Malaysia semakin pupus kalau kita tak beri perhatian oleh anak muda. Jadi pentingnya untuk kita nak pelihara seni budaya warisan Malaysia, dan cara bagaimana untuk kita nak tingkatkan darjat serta memelihara kesenian negara kita buat generasi yang akan datang. Ini yang kita akan kupas bersama-sama dengan tetamu seperti yang diwar-warkan. Dah bagi tahu dah. Jadi mungkin ada juga yang tak tahu, tak sempat tengok ke apa poster kan. Jadi ada 3 orang tetamu pada malam ini, seorang komposer yang cukup hebat, kita ada YouTuber popular, dan kita juga akan bersama dengan pengarah dari Yayasan Warisan Johor. Rasanya tetamu-tetamu Cik Piah sudah pun bersedia untuk bersama-sama membincangkan topik pada malam ini. Jadi Cik Piah nak persilakan tetamu Cik Piah. Ini dia seorang komposer, minggu lepas pun dia ada dalam sembang-sembang kita ni, Potpet bersama dengan Cik Piah ni. Jadi kita nak panggil lah Dr. Azmi kita. Hai, apa khabar? Khabar baik. Nampak saya dah ready dah. Kalau minggu lepas saya tu ada rasa nervous kan. Tapi untuk malam ini saya dah hilang dah nervous tu. Suara sedap. Itulah lagi-lagi sebab minggu lepas saya dapat markah tinggi kan. Nyanyi. Sihat ya Dr. Azmi? Alhamdulillah. Okey. Jadi kita nak persilakan pula kita punya tetamu kita yang seterusnya, iaitu seorang YouTuber popular. Dia ni bukan biasa-biasa. Kalau minggu lepas sepatutnya dia ada tapi dia tak sihat. Dan Alhamdulillah pada malam ini dia dapat bersama-sama dengan kita Dr. Azmi. Jadi kita nak persilakan Zuki. Zuki mana mu? Zuki ni kena kecek Kelantan doktor. Dia orang Kelantan. Kawan ni, kawan boleh lah kalau kecek sikit-sikit. Dr. Azmi asal mana? Asal Kelantan juga, Singapura. Kelantan juga. Jelas Serai. Singapura. Kelantan lah. Kelantan ada Gelang Serai ke? Kuala Kerai ada? Gelang Serai. Sebelah Kuala Kerai. Asal lahir Singapura. Okey, kalau Zuki belum masuk lagi tak apa, kita bersama dengan tetamu kita yang seterusnya ini, iaitu pengarah Yayasan Warisan Johor. Kita nak persilakan Encik Syaril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Sihat semua. Saya dapat bersama-sama dengan Cik Piah dengan Dr. Azmi pada malam ni. Orang yang sangat hebat, komposer yang kita kenal memang sangat hebat. Dia punya masterpiece tu very excellent. Sentuhan Dr. Azmi tidak pernah mengecewakan. Ya, betul. Itulah harap-harap bolehlah ngecek satu lagu. Okey. Zuki masih lagi belum dapat bersama-sama dengan kita, tapi apa-apa pun sebelum kita nak mulakan diskusi kita kan tentang topik pada hari ini, iaitu dari Malaysia ke Kota Paris. Sebelum itu sebenarnya kita nak doakan buat ada anak seni kita sekarang ini yang sedang bertarung nyawa melawan dengan COVID-19, dan seperti yang kita semua tahu, penyanyi Fazil Zainal, Siti Sarah sekarang ini dalam keadaan kritikal, dan itu sangat mengejutkan industri seni kita. Betul tak doktor? Ya. Dan kalau saya baru tahu Siti Sarah.
Oh, doktor baru tahu? Ya, ya. Tapi sebelum ni saya tak ada. Dia kritikal lah. Tapi baby jam pukul 4 petang tadi, babynya dah dapatlah dikeluarkan melalui pembedahan. Dan baby pun dikatakan ada masalah pernafasan. Lepas tu dan Siti Sarah dalam keadaan kritikal. Jadi macam sekarang ni pun diorang tengah buat bacaan Yasin untuk sama-sama mendoakan Siti Sarah dan juga bayi dalam keadaan baik. Yalah kita orang kata kita dalam industri ni kan, jadi bila ada rakan-rakan kita ni yang kena, kita pun turut bersedih. Jadi kita doakan semua mereka yang sedang bertarung nyawa untuk melawan COVID-19 ini, semoga Allah berikan kesembuhan kepada mereka. Amin. Ya, amin. InsyaAllah. Ya. Okey, jaga diri kan, jaga jarak. Jadi apa pun sambil kita nantikan dari Zuki, rasanya kita dah boleh teruskan dah. Untuk Dr. Azmi ni, biarlah Cik Pia tanya soalan dulu pada Dr. Azmi, di mana saya dilihat satu video YouTube yang berkongsi pengalaman seseorang semasa beliau menjadi salah satu juri di Award Show International Asia dahulu. Dan semasa penilaian, juri luar negara mengatakan industri muzik Malaysia sekarang agak terkebelakang apabila beliau mendengar beberapa lagu yang tercalon dari Malaysia. Jadi, industri muzik Malaysia terkebelakang. Apa pendapat Dr. Azmi? Kalau ya, kenapa? Dan kalau tidak, kenapa? Terkebelakang macam ibarat macam tak up to date ke macam mana? Okey, sebenarnya kita jangan cari who is wrong in this issue. Kita cari what is wrong. What is the issue? Kalau who is wrong, memang saya tak setujulah dengan juri tersebut. Ya, memang apa dia punya credibility dan sebagainya, tetapi berapa banyak lagu hit song yang dia cipta, itu kalau kita nak cari who is wrong. But he is free to make a statement. Dia boleh cakap apa saja pun pendapat dia. Bagaimanapun, what is wrong is kita kena tengok the chronology, di mana siapa yang memilih, then again who lah, but the system. What is means, maksud saya what is the system, apakah yang memilih lagu-lagu yang mewakili negara kita. Jadi look at that mechanism dulu, baru kita kita nak salahkan sesiapa whether he is right or he is wrong, because music is subjective. Saya suka music traditional, Cik Syaril juga traditional. Jadi do you masukkan elemen traditional tak di dalam itu? Jadi if you go for the in thing sekarang, trend sekarang, is it competition material? Adakah lagu-lagu yang diambil frame daripada lagu barat, ditukar melodi? Adakah itu originality? Adakah itu creativity? Saya boleh drum loops and then add in and put in the rap and whatsoever. Saya suka juga lagu rap, saya pun bagi saya bagi Jufri Zul menang, aku tanya apa khabar. But because of certain rubric dan kriteria yang di dalam pemarkahan, jadi seorang juri, adakah music traditional itu sesuatu yang is subjektif? Jadi kalau saya, of course, kalau ada music traditional fusion dengan modern akan menang, tetapi keterbelakangan ini apakah definisi itu? Adakah music traditional keterbelakang? No. It is subjektif, dan bagi saya nasib juri. I mean, it is who the jury are. Kalau juri itu bersikap terbuka, tahu tentang message dan sebagainya, dia akan tengok dari pelbagai sudut, dan bukan hanya I am a modern guy, I want the music yang trend lagu-lagu sekarang je, ada loops dan sebagainya. So bagi saya that statement did not carry any weight, dan tapi bagi pihak kita juga, kita harus melihat bagaimana lagu-lagu yang dipilih untuk dihantar ke pertandingan. You talk about siapa yang pilih lagu-lagu. We have good songs actually. We have mediocre songs, lagu yang biasa-biasa. Dan kita ada juga lagu yang kurang mediocre atau below par. Tetapi kita ada lagu-lagu yang sedap. Kita ada lagu-lagu yang sedap. Kenapa tak memilih lagu-lagu itu untuk bertanding? Itu mungkin
kesilapan dari pihak pengurusan kita. Jadi kita tengok the mechanism of song selections. Kita jangan petikai siapa yang salah, siapa yang betul. Lagu kita sedap, lagu kita tak bagus, what kita nak compare dengan Singapura lagu hit apa yang dia orang buat, komposer mana, itu semua nak bergaduh. Tapi kita nak tahu kriteria-kriteria yang betul. Okey. Jadi tetamu kita yang tadi tak dapat nak masuk ke dalam live kita sekarang dah pun ada untuk bersama-sama dengan kita. Kita nak persilakan Zuki. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mu gimana, be? Saya dekat backstage tadi, saya tengok dulu. Pertama sekali saya nak ucapkan saya berasa bangga sebab saya berada dekat orang-orang hebat. Walaupun tak jumpa depan-depan, tapi Dr. Azmi dan Encik Syaril Nizam, saya sangat berbanggalah kita jumpa sekarang ni. Orang yang sangat alam maya je. Orang yang saya segani dia dalam industri seni. Inilah dia dua orang ni. Tapi itulah Zuki mengidolakan mereka-mereka ini, orang lain pula mengidolakan dia. Kan? Dia antara YouTuber yang popular. Kita pun tak ada followers berjuta macam dia tau. Tapi orangnya low profile. Okey, itu dia. Kita sembang hari ini tentang topik dari Malaysia ke kota Paris. Jadi masih lagi soalan untuk Dr. Azmi, di mana kemajuan teknologi telah mengubah cara untuk membuat lagu atau menghasilkan sesuatu konten serta mengubah cara penonton menggunakan medium hiburan, di mana sekarang ni orang dah boleh dengar muzik bukan sahaja dari radio. Dulu radio, tapi sekarang dah macam-macam apps yang ada. Dekat YouTube boleh tengok Spotify, Apple Music dan lain-lain. Jadi cara pembuatan ataupun pembikinan lagu yang kini sudah banyak pengubahan suara seperti auto-tune, menaikkan key suara dan sebagainya. Dan siap ada apps lagi. Kau nak bagi suara sedap kan, kau tekan je, confirm sedap suara. Sebab tu kan, kalau dibuat audition secara online tu, itu yang kita takut tu, bila dia hantar video tu dia dah edit dulu, kita tak tahu kan, sebab sekarang apps canggih. Nak bagi suara jadi macam suara Nimbai Zurab, Adisa balik, macam tu kan. Nak buat suara Tok Tip pun boleh, semua guna app je sekarang ni. Jadi apa kata kita tengok dulu video ni, video lagu Purnama Merindu nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza, di mana minggu lepas Dr. Azmi ada kongsi kan, ada part yang berapa kali take, selagi tak perfect, selagi itulah kita takkan teruskan rakaman itu, betul. Jadi part mana yang sampai berapa puluh kali take tu, jom kita saksikan video ini. Itu dia sedikit sedutan nyanyian penyanyi nombor 1 negara, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Hai, Assalamualaikum, selamat malam semua, sihat? Kalau nak suara Tok T, saya boleh jadi Tok T. Sama Asyik ya. Okey, jadi Dr. Azmi, adakah disebabkan itu punca, salah satu punca muzik Malaysia agak terkebelakang sebab suara penyanyi sekarang banyak di autotune, daripada kita tonjolkan kekuatan vokal seseorang penyanyi itu? Memang banyak ke artis Malaysia guna suara autotune ni? It depends on autotune. Sebenarnya dia ada purpose ya. Kalau lagu itu sesuai di autotune ataupun certain parts yang boleh add colour and variety to the song, boleh. Akan tetapi jika ia disalahguna, dia macam pisau lah. Pisau boleh digunakan untuk potong buah, pisau juga boleh digunakan untuk mencederakan orang. Jadi it is how you utilize atau guna pakai peralatan ini. Ada kalanya passing note. Bila passing note tu satu
Satulah contoh aku mean so mean tu tapi dah because of satu flow just because of one slight flat note dekat situ tetapi feel dia susah nak dapat contoh, you can use sikit lah. Tapi kalau you use all the way, di emergency baru kita guna. Jadi kalau kita use all the way, it doesn't serve the purpose. Kita menipu diri sendiri, kita menipu penyanyi itu, penyanyi itu juga menipu diri sendiri. Bila nyanyi live, bukan jahanam, jah 7, jah 8, jah 9 pun ada. Jadi itu masalah. Okey, dalam keadaan apa tadi Dr. Azmi cakap emergency boleh guna autotune. Emergency yang macam mana? Nak tahu juga? Kalau kata feel dia terlalu bagus, yang kadang-kadang kita you nak dapat benda tu, dia macam basketball lah, you baling bola daripada certain yang terlalu jauh, tiba-tiba satu tu masuk. So sekali dia buat tu dapat, you get that feel. Tetapi you nak buat balik, you akan hilang nilai estetik atau keindahan ataupun yang cantik di tempat-tempat lain kerana satu note, sebab dia bersambung. Mungkin dia legato, dia bersambung dan sebagainya. Jadi apabila note legato ni yang panjang-panjang ni, you nak repair sikit saja. Contoh, aku menyintaimu. Jadi perkataan ta. Jadi aku menyin dah sedap, mu dah sedap, just ta saja. You nak suruh dia buat balik. I mean, risiko dia you akan hilang cantik yang depan. So ta tu je. Betul. Betulkan ta, itu tak apa. Tetapi jangan bila terlalu banyak, might as well you redo. Betul. Ni daripada awal sampai habis auto tune. Lepas tu bila bawa bawa masa nak perform ni kan, sekali CD pula rosak, sangkut. Sekali lain pula suara yang keluar. Bila itu tak apa main, tapi bila dia nyanyi live -1, you get problem here and there, sumbang. Itu yang saya kata jahanam. Bukan 6, bukan jahanam, jah 7. Jah 8. Kiranya kita pun tertipu, kesian kita kan. Tapi itulah pentingnya. Silakan. Kita pun ada air juga ni, manalah hantar air kita. Okey, jadi kita nak tanyakan pula kepada YouTuber kita, Zuki. Mula memang buat apa konten-konten video ni pada tahun bila, Zuki? Saya bermula pada tahun 2014. 2014. Sampai sekarang. Okey, apa yang membuatkan you nak jadi seorang YouTuber? Adakah macam mana titik mula you menjadi seorang YouTuber tu? Saya mulanya saya ni seorang yang kuat berimajinasi. So saya kalau benda je saya akan suka imajinasi lah sampai susah nak tidur. Dan bila saya tengok satu cerita, saya suka imagine dia larikan daripada jalan cerita yang telah ditetapkan lah. Contohnya ending dia macam ni, jadi saya create dalam kepala otak saya ending dia macam ni. Jadi saya cuba untuk visualkan saya punya imajinasi ni untuk kawan-kawan saya tengok je pada awalnya. Jadi bila saya buat tu dia tidak sampai macam apa yang saya fikir. Jadi saya belajar macam mana nak penyampaian dalam sesuatu video lah. Penyampaian dalam video, shot dia, angle dia, itu adalah berkait rapat dalam kita nak menyampaikan sesuatu lah. Dan juga expression, semualah dalam segi lakonan lah. Jadi nak buat dan benda tu secara automatik ni buatkan saya jadi terus buat sampai sekarang. Pula tu video-video awak orang kata bukan calang-calang lah kan. Sekali orang tengok tu berjuta. Paling banyak video you paling tinggi tontonan berapa juta? Dekat ada satu video yang saya tidak sengaja membuat, dan video tu video tu pasal senjata api. Saya main tipu-tipu tembak-tembak senjata api. Yang tu telah dipost dekat army Rusia dan view dia lebih kurang 102 juta. Itu secara 102 juta. Itu secara itu tak ada dialog dan dia pergi global lah. Hebat anak muda ni. Itu secara tak sengaja lah.
Kadang-kadang benda yang macam secara tak sengaja itulah yang menjadi sebenarnya, daripada kita duk fikir nak buat ni konten tu sampai pecah kepala fikir, tapi konten yang tak sengaja tu yang pergi, betul tak? Oh itulah, kita tak boleh expect kadang-kadang kita fikir pun dia tak pergi juga kan. Kan. Okay, dan di YouTube yang subscribe you punya channel dekat YouTube ada 1.54 juta, betul? Betul. Okay, nak tahu juga 1.54 ni datangnya dari negara mana je? Adakah semua tu followers Zuki dari Malaysia ataupun dari luar negara, ataupun tak ada kan beli followers kan? Tak ada. Macam mana tu? Banyaknya dari Malaysia ke atau yang global? Sebab you punya video pun go global kan? Saya punya subscriber, follower saya kebanyakannya adalah daripada Malaysia lah, lokal. Dan yang kedua adalah daripada jiran terdekat kita, iaitu Indonesia, dan baru pergi ke Brunei. So percentage untuk Malaysia punya follower tu banyak lah. Lebih tinggi lah. 95% Negara-negara Malaysia. lain tu antara selain daripada Indonesia ke, Brunei ke, Singapura ke, ada Zimbabwe ke? Ada juga dekat Saudi. Tapi kadang-kadang saya tengok ada juga dekat Saudi dan juga dekat Europe. Kadang-kadang saya fikir macam diorang, saya buat video bahasa Melayu. So macam ni diorang tengok video saya ni kan. Oh, itu adalah orang-orang yang belajar di sana, yang orang Melayu, orang kita yang belajar Malaysia? sana, dan dan dia tengok video saya lah. Itu je. Okay, dan kita juga dapat lihat Zuki create konten pelbagai yang menarik minat halayak untuk menonton, seperti naik KL, ubat stres, misteri rumah kebaya merah. Jadi bila Zuki hasilkan pelbagai kandungan yang menarik minat masyarakat kita untuk menonton, macam mana sebenarnya Zuki design topik-topik yang mewarnai konten you? Maksudnya macam, yelah, orang sekarang lebih suka tengok yang lawak, betul tak? Daripada cinta-cinta ni, betul tak Zuki? Betul. So adakah you mengikut peredaran masa ataupun you ada identiti you sendiri? Macam you tak ikut pun, you rasa nak buat video ni you buat macam tu, ke you ikut trend? Masa mula-mula saya buat lebih kurang 6 video yang pertama, dan video dia adalah konsep dia sama macam orang lain buat, sama je. Dan dia tidak dapat sambutan pada tahun tu 2015 lebih kurang macam tu, dan video-video dekat YouTube dan juga Facebook tidak dapat sambutan sangat time tu. Jadi saya cuba untuk tengok kelainan, iaitu saya cuba cari elemen-elemen lawak yang jarang diketengahkan di Malaysia, iaitu elemen lawak dalam kategori slapstick. Seperti kita boleh tengok Charlie Chaplin dan juga Three Stooges. Jadi saya ambil dia punya konsep ni dan saya gabungkan dalam video saya. Dan tapi dialog still in Malay punya dialog, dan dia punya environment still Malay punya. Cuma kita ambil konsep dia je. Dan video bila saya start buat tu, barulah orang ramai yang follow lah, orang ramai tengok. Sebab kat situ ada kelainan yang tak sama dengan orang lain lah. Yes, betul. Apa-apa kalau kita nak orang kenal kita, kita kena bawa identiti kita dan jangan mudah terikut-ikut dengan orang lain kan. Betul. Maksudnya you ada pegangan you sendiri, macam tu. Walaupun sekarang orang ikut trend buat video lawak-lawak ke apa, tapi macam Zuki sendiri ada you punya identiti yang mana bila orang tengok video ni, ini video Zuki ni, jadi orang dah tahu kan, ini konten-konten Zuki ni ramai orang yang suka. Okay, sebelum itu apa kata kita ada video khas untuk anda. Kita nak bagi anda tonton video dari
Sedikit sedutan istimewa dari Yayasan Warisan Johor. Bila tengok tu tadi terus saya sedih teringat kampung halaman. Dah lama tak balik kampung merentas negeri. Dan saya sendiri kat sekolah pun aktif. Saya masuk kelab kebudayaan. Saya paling minat orang kata menari zapin. Sekolah Cuma mana saya tak tu? boleh tunjuk. Saya sekolah dekat Sekolah Kebangsaan Masai. Masa sekolah rendah saya aktif lah masuk nyanyian irama Malaysia. Lepas tu dulu sekolah-sekolah kan ada hantar wakil-wakil untuk tarian. Tapi selalu saya punya sekolah kalah. Pertandingan zapin kalah, out. Tapi kalau Johor ni dia memang orang kata kaya dengan tarian tradisional kan Cik Syaril kan? Okey, dan kita tahu Yayasan Warisan Johor adalah salah satu penubuhan yang memelihara seni budaya warisan negara kita. Dan Encik Syaril sendiri sudah membawa Malaysia ni dalam banyak pertandingan mewakili Malaysia dalam persembahan seperti zapin, inang, joget ke peringkat antarabangsa, dan perkara ini dapat tempat serta perhatian di mata orang luar. Jadi apa cabaran kepada Yayasan Warisan Johor ni nak bawa seni budaya kita ke peringkat antarabangsa, Encik Syaril? Okey, Cik Pia. Terima kasih. Okey. Sebenarnya Yayasan Warisan Johor ni memang terdapat banyak cabaran untuk kita membawa kebudayaan kita ke luar negara. Dan walau bagaimanapun kita setakat ni kita telah membawa artis budaya kita dalam tarian zapin ataupun dalam segi muzik tradisional ke luar negara. Kita dah pergi lebih kurang lebih daripada 23 buah negara kita pernah buat persembahan. Dan akhir sekali pada tahun akhir 2019 saya telah membawa artis budaya saya ke Jepun di Malaysian Fair Festival di Tokyo, Shinjuku. So di sana kita telah buat persembahan bersama dengan artis budaya negara-negara lain, contohnya seperti Jepun dan lain-lain negeri juga. Dan saya lihat di sana sebenarnya mungkin kalau di Malaysia kita rasakan kebudayaan ataupun tarian zapin mungkin seperti anak muda tidak berminat, tetapi pada saya sebenarnya tidak. Dan kalau di luar negara sebenarnya mereka menghargai kita punya kebudayaan. Dan saya boleh bagi contoh seperti satu grup daripada Jepun apabila mereka membuat persembahan, saya ingatkan mereka nak menari tarian Jepun. Tetapi sebenarnya mereka menari tarian zapin. Itu yang membuatkan saya terperanjat. Jadi pada saya kalau cabaran tu memang adalah, tapi saya rasa setakat ni kita boleh atasi lah. Dan pada saya sebenarnya kebudayaan kita di negara Malaysia ni, dan especially negeri Johor yang mana Yayasan Warisan Johor memang kita memartabatkan tarian zapin tersebut. Saya rasa memang boleh pergi jauh sebenarnya. Malah kalau tidak kerana wabak COVID-19 ni, sebenarnya kita ada persembahan lagi di luar negara, tapi terpaksa dibatalkan lah. Itulah Cik Pia. Jadi masa COVID-19 ni apa je ialah program-program dari Yayasan Warisan Johor, Encik Syaril? Okey. Apabila berlaku COVID-19 ni, saya lihat yayasan tidak dapat membuat persembahan sama ada di dalam negeri ataupun di luar negara. Jadi kita telah memikirkan satu kaedah di mana kita cuba membuat persembahan melalui alam maya. Kita buat video sendiri, kita buat contohnya yang kita tengok iklan awal-awal tadi zapin pulau yang di tepi pantai tu. Sebenarnya kita menggunakan tenaga produksi kita sendiri. Dan olahan kompos itu adalah daripada tenaga kerja Yayasan Warisan Johor sendiri. Dan kalau kita perasan, Cik Pia perasan, salah seorang penyanyi tersebut adalah Encik Fahmi yang pernah menjadi Fahmi Mentor. Fahmi Mentor. Ya, Datuk Azmi kenal lah kot, mentor. Protege Siti, Datuk Siti. Ya. Betul Datuk Azmi. Lagu Lancang Kuning tadi tu. Dia nyanyi lagu Lancang Kuning tadi. Ya. Jadi memang kita buat program di alam maya dan kita banyak buat video-video kita. Malah sewaktu hari raya pun kita buat video kita macam video PSA, public service announcement.
So dekat situ kita akan keluarkan kita punya di YouTube, Instagram, Facebook. Jadi kita banyak buat begitu sajalah Cik Pia. Betul. Dan Dan baru-baru ni rasanya kita ada buat pertandingan festival tari rakyat Johor, di mana sepatutnya kita buat announcement tentang orang cakap keputusan tarian tersebut mestilah secara live. Tetapi disebabkan COVID-19 kita terpaksa buat announcement tu di alam maya. Dan pertandingan tersebut sebenarnya telah dibuka kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan lebih kurang 160 video yang telah diberikan kepada kita, walau bagaimanapun ianya ada saringan oleh pihak juri tari, dan hanya beberapa tarian yang memasuki fasa akhir lah. Itu antara program yang dijalankan lah oleh Yayasan Warisan Johor sepanjang pandemik ini. Jadi kita doakanlah cepatlah sikit pulih kan. Macam-macam plan nak buat ni terpaksalah kita tunda, tak boleh nak buat. Kita tunggu sihat dulu. Cik Pia kena faham, Yayasan Warisan Johor ni kita tak boleh berhenti berkarya dan berhenti mengembangkan warisan dan budaya kita, kerana kita punya moto Yayasan Warisan Johor juga memelihara dan memulihara kebudayaan dan warisan kita. Dia ada buat kelas ke untuk yang macam mereka yang berminat ni nak belajar tarian zapin? Dia ada akademik ke macam mana? Ada, memang kita akan adakan kelas. Memang kita ada kelas online yang memang kita programkan setiap tahun di dalam program Lestari Seni Budaya. Memang kita buat kelas untuk, tapi di dalam negeri Johor lah. Di dalam negeri Johor, setiap daerah. Jadi setiap daerah boleh mengikuti program tersebut. Dan di negeri Johor memang kerajaan negeri telah mewujudkan Majlis Kebudayaan Negeri Johor, di mana di bawah Majlis Kebudayaan Negeri Johor terdapat Majlis Kebudayaan Daerah setiap daerah. So di dalam negeri Johor ni ada 10 daerah dan setiap daerah memang ada Majlis Kebudayaan Daerah masing-masing. Okey, Encik Syaril, kalau kita lihat penerimaan orang luar terhadap seni budaya Malaysia tu lebih tinggi berbanding di negara kita sendiri. Dan sekiranya kita tidak dapat memelihara budaya warisan negara kita, sudah tentu ia akan mati ditelan zaman. Jadi kenapa agaknya ya Encik Syaril, bila anak muda di Malaysia kini tidak lagi berminat untuk melihat hasil karya tempatan dan memilih untuk melihat karya antarabangsa. Kalau buka YouTube, K-pop. Tapi bagi saya sendirilah, sebagai mak, saya patut juga tunjuk dekat anak saya ialah tarian-tarian tradisional. Ni dulu tarian masa mak kau masuk kat sekolah dulu, tarian zapin. Macam gini lagu Ghazal. Penawar rindu padamu seorang. Macam tu, nampak? Okey, Cik Fia, benda tu very subjektif lah pada saya. Tarian zapin kebudayaan kita yang sebenarnya bukan anak-anak muda tidak berminat, tetapi apa yang saya lihat sekarang, cara bagaimana kita nak mengembangkan, nak menyampaikan pada anak muda. Pada saya kalau tarik minat dia, sebenarnya kita kena pupuk generasi ni sejak mereka daripada kecil lagi sebenarnya. Dan kalau saya lihat sekarang ni, kita hanya melihat kesenian dan kebudayaan tu lebih kepada sekolah seni. Dekat sekolah seni ada belajar muzik, menyanyi, teater. Di sekolah lain tak ada, tak termasuk dalam silibus mereka. Jadi kalau pada pandangan saya, anak-anak muda ni sebenarnya kita nak pupuk mereka sejak daripada kecil lagi sebenarnya. Maknanya kalau boleh kita terapkan, mungkin kalau kita boleh masukkan dalam silibus setiap di setiap sekolah kan, tentang kebudayaan dan warisan. Contoh macam di negeri Johor, memang kita memartabatkan zapin. Jadi kalau boleh setiap sekolah ada silibus, mereka boleh pilih. You nak menari zapin ke, you nak bermain alat muzik tradisional Ghazal ke. Johor pun terkenal dengan Ghazal. Betul. Kuching pun kita terkenal juga pada satu ketika dulu. Dan sebab itu pada saya sebenarnya bukan anak muda tidak berminat, masih ada yang berminat. Sebab itu dalam program Festival Tari Rakyat Johor yang telah kita adakan baru-baru ini, pertandingan tersebut telah diturut serta oleh daripada peringkat sekolah lagi. Sekolah rendah ada, sekolah menengah ada,
terbuka kerajaan pun ada dan individu pun ada. So pada saya sebenarnya mereka masih berminat lagi. Dan macam di Yayasan Warisan Johor, kita ada lebih kurang 16 jenis tarian zapin yang telah kita kaji dan kita iktiraf lah. Dan untuk makluman semua di dalam ini, tarian-tarian kita ini telah dikaji oleh Profesor Muhammad Anis bin Muhammad Noor. Beliau merupakan karyawan tamu Yayasan Warisan Johor. So setiap tarian zapin yang kita tarikan itu dan kita sampaikan dan kita kembangkan, sebenarnya ianya telah dikaji. Dan bukanlah kita mewujudkan suka-suka tarian tersebut. So macam pergerakan, dia punya muzik mesti ada kesesuaian dengan pergerakan tarian tersebut. Okey, itu dia sedikit penjelasan dari Encik Syaril. Jadi memang kita ni sebenarnya kan itulah agaknya kalau dari kecil tu maknanya sekolah tadika lah dah kena buat itu satu khas punya kelab kebudayaan untuk kita nak pupuk minat anak-anak kita daripada kecil tu. Okey, Cik Pia, kalau kita tengok sekarang social media memang berkembang So anak-anak kita memang mereka dah terdedah kepada luar negara punya kebudayaan. Ya, betul. Kalau kita tengok anak-anak kita pun yang belum sekolah tadika pun dah pandai dah menari K-pop lah, breakdance lah dan macam-macam lagi. Kalau zaman dulu, zaman tahun 80-an yang kita social media ni dia kurang sikit. Dia punya macam YouTube semua tak ada. Pengaruh. Yang kita tahu pengaruh. Kurang time tu. Jadi yang kita tahu kita ada zapin, joget ronggeng, inang jadi macam sekarang ni mereka lebih terdedah kepada luar negara. Jadi sebab itu pada pandangan saya lah andai kata kalau diterapkan dalam silibus di setiap sekolah kebudayaan dan warisan budaya kita memang lebih baik lah. Sebab itu dalam subjek sekolah sejarah tu penting. Sejarah. Betul. Kalau sejarah kita tak tahu, maknanya kita akan lupakan apa yang berlaku sebelum ini. Betul. Bagaimana ianya bermula. Gitu pada pandangan saya lah. Betul. Okey, jadi kita akan ke segmen yang kedua. Nak tanya kepada Dr. Azmi, industri muzik dahulu diterima sehingga sekarang dan sering didengari oleh setiap lapisan masyarakat. Contoh lagu Amy Search, Isabella ke Indonesia, lagu-lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang masih lagi kita dengari sehingga sekarang ini walaupun dah berdekad lamanya, dan lagu dari Dr. Azmi sendiri, Purnama Merindu, masih lagi dimainkan di corong-corong radio. Berbanding dengan muzik baru sekarang ni, lagu tu hit sekali lepas tu terus senyap kan, orang lupa dah. Jadi pendapat Dr. Azmi, mengapa permasalahan ini terjadi? Adakah cara pembikinan yang bersahaja ataupun macam mana? Macam buat lagu tu jenis tangkap muat aje lah. Sudah, asal lagu aku main kat radio. Komen sikit Dr. Azmi. Sebenarnya ramai yang mencuba untuk menjadi seorang pencipta lagu. Tetapi kita harus tahu fungsi perbezaan pencipta, penggubah dan penulis lirik. Jadi ada orang kata selalu orang tanya saya macam mana masih buat lirik lagu. Jadi saya kurang buat lirik lagu, saya cipta lagu. Jadi ciptaan adalah zat lagu itu, dia punya crafts, dia punya intipati. Gubahan adalah ibarat perhiasan dia, pinggan kristal, sudugarfu, gold plated dan sebagainya. Jadi melodi itu adalah makanan. Jadi yang penting lagu, melodi tu, lazat tu, yang masuk lazat. Kita pasang minus one, kita dengar minus one. Kita main gitar, kita strum macam gitar. Tetapi jika kita strum dan kita nyanyi, engkau bagai air yang jernih, baru kita wow, lagu ini. Tapi kita dengar chord saja, kita tak tahu melodi. Jadi yang lazat masuk ke telinga adalah melodi. Tapi ramai orang tidak mengambil berat melodi lagu. Melodi adalah lazat yang kita masuk, tapi makanan masuk di mulut, turun kenyang perut. Tetapi melodi masuk di telinga, puas di hati, sampai ke hati. Sebab tu bila MC tu kata kita mempersilakan
Fia untuk menyampaikan sebuah lagu. Dia tak cakap. Fia untuk menyanyikan sebuah lagu. Menyampaikan berarti sampai ke hati. Dengar sampai ke hati. Kalau menyanyi saja. Dia sedap tapi dia tak merdu macam kita discuss last week. But melodi itu penting. Kalau ramai yang bercita-cita nak jadi pencipta lagu tetapi tidak memberi pengkhususan ataupun emphasis dalam melodi, it is utmost important. If you have a very beautiful crystal plate, sudu garpu, music arrangement dia colourful memang kemas, tapi melodi masak kurang garam, kurang lazat dia, no point. Buat apa? You serve people with a beautiful dish dengan garnishing dan sebagainya, tetapi lazat dia tak ada. So penciptaan lagu-lagu ini, kalau kita dengar melodi Sabella P. Ramlee, rupa kamu yang cantik, it's pararararara, beautiful melody. Dia punya line tu, makin naik makin, it is not monotonous. Dia bukan hanya tapi boleh juga sedap. But lazat dia mana? Merdu dia mana? So bagi saya melody is very important. Kalau nak lagu itu berkekalan sampai bila lah. I mean melody, message, lyrics. Sebab tu dua ni yang dapat royalty. Komposer dengan penulis lirik. Arranger tak dapat royalty. There is no IP. Penyanyi royalty sales. Penyanyi tak dapat royalty IP, intellectual property. Dia sebab melody maker, tararararara. Kemudian Sudar Majid atau siapa buat lirik, rupa kamu yang cantik. Jadi masuk. So melody making, penulis lirik. Sekarang budak-budak muda, don't be surprised. My children told me, Baba, lagu Baba senario sebelum sesudah, cari tapak, skim cepat kaya, semua budak-budak muda suka dengar sekarang. Youngsters are listening to sebelum remaja sebelum Bapa diberi. Ya, sebelum apa dapat yang kerja. dipinta. Sebelum bekerja, sudah diterima cuti dan MC saja. So you talk about message. Sebelum dan sesudah. The message is there sampai bila-bila. Dia kata budak-budak suka, lagu bapa tu berapa puluh tahun. Sekarang budak-budak muda suka balik. So because of bagi saya, because of the lyrics, because of the melody, so melody kena sedap. If I had composed a song, it doesn't sampai. Tapi kita dengar sedap kan lagu ni. So sama juga pernah memerindu ke, Tiga Malam Tanpa Bintang ke, Cita Adam dan Hawa ke, I emphasize on melody. Melody is important. Tiga Malam Tanpa Bintang. So melody is Cinta Adam dan Hawa. So orang dengar sedap, tapi kalau tak sedap lah, tukar. Saya pernah tukar lagu saya, satu baris 10 kali saya tukar. I will change, I will take, I will throw. So you have to jangan angkat tai ayam lah. Macam tu je lah. Kan, maksudnya kalau buat lagu tu betul-betul buat, kan? Ya. Jangan ambil sambil lewa je. Lirik dia kena betul, melodi kena betul. Penyanyi yang nak nyanyikan lagu tu pun kena betul. Baru dia baru mantap lagu tu kan. Ya. Betul? Okey. Jadi semua faktor pula. Yes, dia menyumbang kepada sedapnya lagu tu lah. Bila semua bergabung, meletup. Jadi kita nak tanya kepada Zuki. Sekarang ni dengan norma baharu, ramai orang beralih ke platform digital, di mana masyarakat menggunakan digital sebagai satu medium untuk berhibur, dan macam Zuki sendirilah, video-video Zuki orang suka tengok kan. Mari kita tengok video Zuki ni. Assalamualaikum, Luan. Waalaikumsalam. Jack. Kau nak apa? Luan, nasi goreng tu, Luan. Nasi goreng?
Kedai aku belum start lagi. Kedai ni baru lagi. Tengok aku tengah lap ni. Tengah cuci ni. Kerja pun tak ada lagi. Tukang masak pun tak ada. Oh, kalau macam tu Duan mi goreng lah. Mi goreng. Kedai aku tak buka lagi. Tukang masak tak ada. Pekerja tak ada. Belum buka kedai aku lagi. Mana ada. Mana. Tak apalah macam tu Duan. Paprik campur satu boleh? Kau faham tak? Kedai aku belum buka lagi. Pekerja tak ada. Tukang masak tak ada. Lagi-lagi kau nak order. Aku tak faham lah kau ni. Itu dia sedikit sedutan. Dengar kata pelakon tu Pak Mertua Zuki ya? Ya, Pak Mertua saya tu. Yang marah tadi tu, yang marah tu. Oh, Pak Duan tu Hmm. Ada bayaran tak walaupun bapak mertua? Ada. Okey, macam kita lihat video-video Zuki suka pilih untuk buat suasana kampung, pasal orang kampung, isu-isu kampung. Adakah itu identiti Zuki dan apa cabaran untuk Zuki nak menghasilkan sesuatu konten di YouTube yang buat orang ramai akan terus kekal mengikuti Zuki di YouTube? Adakah Zuki meletakkan identiti di setiap karya Zuki untuk kekal relevan, sebab sekarang ni kalau kita lihat ramai sangat nak jadi YouTubers kan Zuki. So macam mana? Betul. Macam saya ni, saya suka buat cerita yang cerita-cerita kampung. Kerana bagi saya lebih ramai yang duduk kampung daripada duduk dekat KL, dan lebih ramai yang ada kehidupan suasana kampung daripada orang yang duduk dekat KL lah. Even saya pun dulu kecil-kecil pun saya kat kampung. Jadi saya cuba untuk dapatkan suasana kampung tu dalam video saya. Orang yang kat KL pun boleh rasa benda tu. Jadi macam video ni dia adalah satu saya punya ni saya punya kata-kata lah, menzahirkan kebenaran menggunakan penipuan. Maksud dia kita menzahirkan kebenaran ni dengan cara penipu, dengan cara kita menipu. Kita gunakan penipuan tu untuk zahirkan kebenaran ni. Contohnya adalah kebenaran tu dari segi dalam bentuk video ni adalah dia cuba untuk sedih. So macam ni kita nak zahirkan sedih tu. So kita kena tipu, kita kena buat sedih tu supaya benda tu sampai ke orang tu. Untuk dapat orang tu dapat kebenaran ni yang dia ni sedih. Faham tak? Benda tu perlukan penghayatan untuk macam pelakon-pelakon saya ni. Saya tak pilih pelakon yang betul dia memang ada basic pelakon dan dia memang power berlakon. Saya pilih orang-orang yang biasa, dan untuk saya dapatkan penghayatan untuk dia jadi diri dia yang dia bukannya berlakon, tapi orang rasa macam dia bercakap betul. Saya gunakan nama diorang, nama betul diorang, dan saya gunakan diri diorang sendiri. Sebab tu saya tak ada pelakon pelakon saya semua cuba kau buat watak sedih. Diorang tak boleh. Diorang boleh jadi diri diorang je. Even kalau kita tengok tadi bapak mentua saya memang macam tu. Dia memang suka bercakap kuat, suka marah orang. Tapi dia dalam kelakar dia. Dan Pak Jeb tadi tu yang datang nak order-order tu, dia memang seorang yang macam tu. Jadi apabila saya memilih seorang pelakon saya tidak memilih kerana rupa paras dia. Saya tidak memilihkan kerana dia ada follower ataupun dia boleh menarik dari segi royalty lah. Saya lebih memilih dia daripada dia. Saya suka memilih dia diri dia. Saya suka tengok dia ni mungkin dia ada aura yang pada dia. Yes, Cynthia pandai. Macam itulah. Yes. That's why saya gunakan pelakon-pelakon saya, dan saya create untuk kita tidak macam mana cakap, saya cuba tengok macam sebagai contoh idola saya juga, Mamat Khalid. Mamat Khalid ni dia yang berani buat cerita kampung. Hantu Kak Limah balik rumah kampung, zombie kapur pisang kampung, semua pasal kampung je. Dan di setiap talent pelakon-pelakon dia, kadang-kadang pelakon dia yang diambil tu yang kita tak tahu dia ni siapa sebenarnya. Tapi bila dia berlakon macam jadilah dia ni jadi kan, macam kuda tu kan. Dia kita tak tahu dia berlakon apa sebelum ni, tapi bila dia berlakon dengan Mamat Khalid memang jadi. So Mamat Khalid ni dia pandai letakkan personal branding dekat dia punya talent. Jadi apa yang saya buat adalah saya letakkan personal branding dekat talent saya. Contohnya Pak Duan, dia ada personal branding yang dia suka
karakter dia suka bahan orang ni. Dia suka kau ni tak boleh macam tu lah pun, tapi dia buat tak apa. Dia karakter dia. So setiap video saya dia ada karakter tu. Jadi Abang Jeb ni dia karakter yang tak apalah kalau macam tu. Kau bagi yang ni lah. Tak apalah. Kita tak boleh macam tu Tuan. Dia karakter dia jenis macam tu. Jadi ada yang karakter yang saya buat yang dia ni suka tanya benda pelik-pelik. Jadi dia ada personal branding dia. Dan setiap video saya hanya lakonkan situasi tapi menggunakan karakter yang sama. Untuk supaya lainkan daripada orang lain. Kalau kita tengok orang lain pun ada buat video macam saya juga. Dia buat orang lain buat video, dia lebih kerahkan idea. Dia lebih kerahkan idea. Contoh watak kau hari ni kau jadi orang something pula. Minggu depan dia punya video lain orang yang sama akan jadi orang susah pula. Dia bertukar-tukar. Jadi yang tu saya perlukan pelakon yang pandai berlakon untuk melakukan watak-watak kan. Tapi bila saya buat personal branding macam tu dan saya ambil orang yang memang diri dia macam tu, jadi saya hanya decidekan untuk sketsa ni pelakon mana yang perlu dan pelakon yang tak perlu. So untuk kedai makan tu, scene kedai makan tu memang saya buat bapa mentua saya buat kedai makan tu untuk syuting je. Kedai tu memang tak ada untuk berniaga ke apa. Memang kita orang punya set untuk syuting. Sebab jadi besarlah bajet awak. Tak, yang tu memang tanah dia. Ayah saya ni memang suka menukar. Jadi dia menukar, buat syuting kat sini. Jadi memang look sedek kampung. Itu sebenarnya dekat KL tu. Itu dekat Sentul. Tapi kita create dekat kawasan perumahan bapak saya ni, dia ada tanah yang lapang. Jadi kita createkan kampung-kampung lah kat situ untuk saya mainkan suasana kampung ni. Jadi bila kita gunakan suasana kampung, dia jadi dekat dengan orang sebab semua orang ada kampung. Betul, semua orang ada kampung. Jadi dia buatkan orang rindu macam nak balik kampung lah. Dan kampung ni banyak sangat masalah daripada kat KL. Dia macam-macam masalah duit kutu tak bayar. Benda-benda macam tu lah kita main. Benda-benda bayar. Bak kata ni karya-karya Marhain ni lebih mudah difahami kita rakyat-rakyat Marhain ni. Kita nak tanya pendapat Encik Syarif, bagaimana kita nak manage dengan lambakan konten pengaruh luar kepada anak muda kita seperti K-pop, J-pop, boy band, break dance, DJ. Mungkin kita boleh campur adukkan budaya luar dengan seni budaya kita untuk nak menarik minat anak muda. Jadi bagaimana cara nak menarik minat anak muda kita ni untuk mendalami serta membela seni budaya warisan kita? Apa pendapat Encik Syarif? Boleh ke dia campur K-pop dengan kita punya tarian macam tu? Tarian Zapin di K-pop kan? Tarian Zapin di K-pop kan? Nanti pincang budaya tu. Itulah kita nak tanya pendapat tu. Dia macam ini. Pada pandangan saya, warisan dan budaya kita tidak boleh dicampur adukkan dengan yang luar lah, macam K-pop ke apa ni semua. Tetapi apa yang kita boleh lihat zaman sekarang ni, kita tidak dapat menghalang evolusi apa yang berlaku ataupun revolusi yang berlaku. Kalau kita tengok 60-an, kita lihat Pop Yeye. Tahun 70-an, dia pergi kepada rock and roll, Elvis Presley macam itu. 80-an kita lihat adanya rock kapak, rock begitu Dr. Azmi tahun 80-an sebab saya membesar dengan zaman Surge, Left Handed semua. Jadi benda tu berkembang. Kita tak boleh menghalang. Memang kita tak boleh menghalang. Tetapi bagaimana kita nak memupuk anak muda kita supaya kekal, maknanya ambil tahu, ambil kisah dan mempelajari warisan dan budaya tersebut. Sebab itu saya cakap pentingnya kita kena mendidik daripada mereka sejak umur daripada kecil lagi. Sebab itu pada saya, kalau revolusi berlaku, kita tak boleh menghalang. Contoh yang lain yang kita boleh tengok kalau tahun 80-an 90-an di pejabat-pejabat semuanya menggunakan manual typewriter pada waktu itu.
Tetapi apabila datangnya computerized komputer ni semua yang digital, kita tak boleh mengalang. Memang kita kena ubah cara kita. Sebab itu dalam konteks Zapin juga kalau kita tengok Zapin tu memang kena kekal Zapin yang asal. Jadi kalau ada anak muda yang mengubah Zapin, contohnya Zapin dia tarikan dengan lagu-lagu yang berentak baru K-pop apa semua kan, itu saya tak dapat menghalang sebab itu adalah dia punya apa orang cakap, dia punya koreograf sendiri, dia punya evolusi dia yang berlaku. Tetapi sebab itu yayasan macam kita harus memelihara dan memulihara Zapin yang kita ada ni. Sebab itu kita adakan kajian bersama dengan karyawan tamu kita iaitu Prof Anis, dan Zapin tersebut kita haruslah terbitkan dan dibukukan. Itu yang akan kita buat tak lama lagi bersama dengan Prof Anis. Jadi apa-apa pun evolusi yang berlaku, asal Zapin tu adalah sebagaimana yang telah diterbitkan. Siapa yang mengubah akan datang, dia punya gist, maknanya dia punya asal usul Zapin tu adalah daripada buku tersebut. Itu yang pentingnya. Jadi kalau anak-anak muda sekarang ni, kalau macam mana kita nak tarik mereka supaya sukakan Zapin apa semua, kita boleh mulakan daripada peringkat awal lagi, peringkat sekolah rendah lagi. Dan sebab itu macam Yayasan Warisan Johor memang kita sentiasa adakan pertandingan Zapin. Sehingga sekarang Cik Fiah, bukan zaman Cik Fiah je, sehingga sekarang kita adakan sampai sekarang diteruskan kan? Sampai sekarang, ya. Itu yang baru-baru ni kita buat announcement tentang siapa yang menang pertandingan di dalam Festival Tari Rakyat Johor tersebut. Kalau tak kita adakan secara live, tapi disebabkan COVID kita minta peserta-peserta tersebut membuat video mereka sendiri dan menghantar ke Yayasan Warisan Johor untuk disaring. So begitulah Cik Pia. Tadi ada komen tu saya nampak dia kata K-pop dan juga Zapin adalah genre yang berbeza. Zapin dan tarian K-pop dua genre dan identiti yang berbeza. Masing-masing mempunyai kekuatan masing-masing dan tidak mustahil untuk macam saya cakap, boleh ke K-pop nak dibawa ke dalam tarian Zapin kan? Takut nanti berlaku pencampuran budaya. Tapi tanggungjawab masyarakat tempatan adalah untuk kita sebagai apa orang kata rakyat Malaysia, kita ada budaya kita patut kekal dan patut berbangga dengan tarian kita. Sedangkan negara luar pun boleh orang kata terima tarian kita dan mereka sendiri berminat untuk orang kata nak mendalami tarian kita kan. Kenapa tidak kita sendiri yang nak jaga kita punya tarian ni? Kitalah kena support. Kalau tidak, siapa lagi? Ya tak? Ya, Zapin dan K-pop memang genre yang berbeza. Memang betul. Sebab itu saya cakap, saya pernah lihat di dalam video di mana tarian Zapin ditarikan dengan menggunakan lagu Mat Saleh, lagu orang putih. Tapi pergerakannya pergerakan tarian Zapin. 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 Pergerakannya tarian Zapin. Itu kalau orang luar, yang luar daripada Yayasan Warisan Johor, mereka tarikan tak jadi masalah. Tetapi kalau Yayasan Warisan Johor yang buat begitu, video sebegitu, ianya akan timbul isu. Orang akan khawatir, orang akan kritik. Kenapa dicampurkan dengan menggunakan lagu yang moden? Betul. Tidak menggunakan lagu tradisional. Jadi sebab itu saya cakap, Yayasan Warisan Johor ni adalah kita punya moto adalah memelihara dan memulihara budaya kita. Sebab itu apa yang kita buat tu kita harus berhati-hati supaya ianya tidak disalah erti ataupun disalah anggap oleh orang luar. Dan macam saya nak cakap lagi sekali, memang kita Yayasan Warisan Johor, memang kita ada berbagai-bagai jenis Zapin. Saya boleh bagi contoh di sini. Contohnya di Johor Bahru sendiri kita ada Zapin Pekajang. Di Batu Pahat kita ada Zapin Koris, Zapin Dayung. Di Mersing ada Zapin Tenglu, dan di Pontian kita ada Zapin Seri Bunian. Dan sebenarnya ada banyak lagi, ada 16 lagi Zapin ni. Maksudnya tarian Zapin tu lah ada 16 jenis. Ya, 16 jenis yang telah kita kaji dan kita memang tarikan. Sebenarnya terdapat lagi tarian-tarian Zapin yang memang kita dalam kajian kita dan akan kita usahakan untuk diterbitkan pada masa akan datang.
Ya. Okey. Yang macam saya menari kat sekolah, masa sekolah rendah tu, saya ingat itu tarian tu dipanggil tarian Zapin je. Rupanya ada nama tarian tu? Ya, ada banyak jenis zapin. Zapin Kore, Zapin Parimasta, Zapin Pat Lipat, Zapin Mapum. Zapin Mapum Okey. dari Muar, daerah Muar. Pasir Gudang ada tak? Pasir Gudang dalam daerah Johor Bahru. Kalau daerah Johor Bahru, Zapin Kajang lah selalunya. Zapin Kajang. Yang lagu Ya. popular selalu Ya Salam, Senandung, Ya Salam. Nampak tak? Kita orang Johor kita tahulah. Orang Johor kalau tak pandai menari Zapin jangan panggil orang Johor. Kan? Cik Syaril nasib baik kita baru nak suruh Encik Syaril belanja Zapin pada malam ini, tapi tak mengapalah, kita punyalah sembang panjang ni, kita dah sampai ke segmen yang terakhir dan kita dapat merangkumi bahawa sebenarnya orang luar ni melihat budaya kita ni sangat berharga dan semestinya kita perlukan pelapis-pelapis yang akan membela seni warisan kita untuk terus kekal di dunia. Jadi kita nak tanyakanlah pendapat terakhir pada malam ini Dr. Azmi, Zuki dan juga Encik Syaril. Apakah saranan ataupun perkongsian serta nasihat buat penggiat seni dan generasi baru yang mungkin sekarang ni minat dengan industri kita. Jadi macam mana? Kalau minat tu apa yang patut dibuat? Pesanan untuk mereka. Kita mulakan dengan Dr. Azmi dulu. Silakan. Sebenarnya industri kita ni kaya, industri kita kaya. Jadi untuk menarik sebenarnya foreigners dan sebagainya, macam apa yang Cik Syaril cakap tadi, apa yang diperjuangkan oleh Cik Syaril dan juga warisan Johor tentang tradisional tradisi, itu yang menarik foreign. Kita boleh fusion tetapi konteks lain, berarti fokus group lain. Fokus group contoh anak-anak muda, jangan kita ambil original Zapin itu, tetapi the gist of it. Kalau kita dengar Bohemian Rhapsody daripada tahun Cik Syaril tahun 80-an, Queen. Dia ada joget, dia kalau tak silap saya dia ada muzik tradisional kita tetapi dipersembahkan dalam konteks lain, bentuk lain, fokus group lain. Originality jangan dikacau. Ibarat berharga. Kita ada iPhone berapalah, iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12, betul? Tapi kalau orang datang rumah saya, kalau orang tengok telefon ini, rare. You're talking about people come to my house, they look at this phone, dia orang kata, Jual. Ada orang nak buy, So, itu maksud saya apa yang diperjuangkan oleh Cik Syaril, budaya kita, melodi kita. Sebab tu lagu-lagu saya pun melodi Melayu, walaupun muzik saya macam tu boleh kita terapkan. Melodi Melayu tetapi muzik ada sikit-sikit barat dia, a little bit of here and there. Tetapi originality Zapin, original muzik-muzik tradisional lain Masri dan sebagainya, Ghazal dan sebagainya, ia harus dikekalkan. Jangan kita pakai topi cowboy, baju Melayu. No way. Hilang dah budaya di situ. Yes, itu antara cara untuk kita menarik perhatian barat. Kalau K-pop, baik orang dengar Korea. Kita pun dengar Korea. Kenapa kita nak buat macam Korea? So dah ada Korea lah, Kalau orang kata pasal rap, rap is Mak Saleh. Bagi saya asal usul rap is sa re ga ma pa da ni ta kata. So that sa re ga ma pa da ni is original rap. Jadi rap kalau kata US ke Bronx ke, bagi saya you do your research. Sa re ga ma pa da ni berapa ribu tahun ta kata. Jadi dari mana asal usul kita kena tahu. Jadi asal usul apa yang saya nak ucap tahniah sekali kepada sekali lagi kepada Cik Syaril dan juga Zuki. Zuki adalah pelapis sekarang yang kreatif, creativity, the highest level of intelligence is creativity. So congratulations Zuki.
Masih. Creativity is now. You are doing the new thing. Syaril is Syaril. doing preserving the kelestarian music traditional. Yang saya macam itulah, mengajar time to give back, sekali-sekala mencipta lagu juga masih. Okey, jadi itu sedikit pesanan dari Dr. Azmi untuk generasi muda kita ni yang berminat nak jadi artis, nak terjun dalam bidang seni ni. Jadi bagi Encik Syaril mungkin ada sepatah dua kata Encik Syaril sebagai penutup pada malam ini. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kerana menjemput Yayasan Warisan Johor untuk berbicara pada malam ini. Dan saya memang merasa bangga lah dapat berbual bicara dengan Dr. Azmi. Sebenarnya saya minat Dr. Azmi dah lama lah. Sejak saya daripada zaman kanak-kanak lagi. Okey, kerana apa yang beliau ciptaan lagu-lagu beliau tu semuanya kalau kita lihat dan kalau kita perhatikan memang ianya evergreen. Kalau dulu evergreen lagu-lagu yang lama tu, tapi macam Dr. Azmi tahun 90-an pada waktu itu kan. So sehingga sekarang dah berpuluh tahun dah. Memang lagu-lagu beliau tu memang sehingga sekarang bukan saya saja tetapi anak saya. Anak saya juga masih kalau dengar lagu tu dia dah tahu dah. Oh ni lagu siapa ni? Ini siapa yang nyanyi? Bulan mana ni? Jadi itu dah jadi satu trademark pada saya. So dan apa yang saya lihat sekarang, kalau untuk anak-anak muda lah jangan lupa asal usul kita sebenarnya. So memang kita kena preserve budaya dan warisan kita. Sebab kalau budaya dan warisan kita hilang, dia tak akan dapat dikembalikan lagi. Jadi sebab itu Yayasan Warisan Johor juga kita merekodkan dengan secara lisan dan digital tentang pergerakan-pergerakan Zapin ni daripada mahaguru-mahaguru Zapin yang masih ada serta waris-waris Zapin yang sedia ada. Tapi kita melalui karyawan tamu kita iaitu Profesor Anis. So saya harap buku berkaitan dengan Zapin Negeri Johor Zapin Negeri Johor saya harap ianya akan dapat diterbitkan dan dapat dikongsikan serta dikembangkan kepada semua orang pada masa akan datang. Dan tahniah Dr. Azmi, saya sebenarnya minggu lepas pun saya mengikuti apa yang Dr. Azmi ceritakan tentang tentang lagu Datuk Siti tu, permulaan penggunaan alat muzik tu. So sebenarnya saya dah lama alat muzik apa itu tapi bila Dr. Azmi cakap alat muzik ni itu yang membuatkan saya patah balik tengok YouTube, tengok wayang Pek G pula. Dan saya haraplah pada masa akan datang Yayasan Warisan Johor dapat berkolaborasi dengan Dr. Azmi ke Zuki insya-Allah. Dan untuk makluman semua juga kita juga ada berkolaborasi dengan Japanese Foundation sebelum ni, dan kita harap kalau COVID ni habis semua dan kita dapat berkolaborasi semula dengan yang pihak di luar sana, mungkin mereka ada idea yang lebih bagus dan boleh dikongsikan, maknanya ada give and take dengan Yayasan Warisan Johor. So dengan collaboration saya rasa mungkin kita dapat kembangkan lagi warisan dan budaya kita, insya-Allah. Betul. Saya minta izin nanti minta nombor telefon Cik Syaril daripada penerbit boleh boleh. Nanti penerbit. Ingat minta nombor telefon Cik Pia tadi. Boleh juga. Tak ada. Tak ada lagu-lagu je. Okey. Jadi Zuki, sedikit kata-kata buat ada anak muda seperti you yang ingin menjadi seorang YouTuber mungkin? Pesanan kepada mereka Zuki? Saya ni saya hanya boleh bagi pesanan kat orang yang nak jadi macam saya lah dekat YouTube lah. Kebanyakan kita tengok konten-konten sekarang ni pun banyak yang lebih orang pilih ke arah yang luar punya culture. Jadi sebenarnya dalam untuk kita buat video ni, kalau nak buat challenge ke, kalau nak buat mukbang video makan ke kan, kita boleh sebenarnya ketengahkan kita punya culture sebab kita ada macam-macam buah. Kita ada buah rambutan, kita ada cuba buat mukbang durian. Macam saya buat baru-baru ni, durian tu saya bakar. Durian tu bakar. Tapi sebenarnya durian bakar ni sedap. Dan video saya tu mendapat sambutan 1.5 juta orang tengok. Baru minggu lepas saya buat.
sebenarnya tak perlu pun kita nak buat mukbang ramen kan, benda-benda pedas. Sebenarnya kita ada nasi lemak. Kalau nasi lemak tu ada yang pedas, ada yang tak pedas, kita boleh olah ada tu kan. Sebenarnya kita ada banyak, kita macam Dr. Azmi cakap tadi, kita ni kaya dengan seni, dengan makanan kita pun macam-macam ada, daripada segi macam-macam lah untuk kita gunakan ni sebagai konten untuk dalam video. Banyak sangat yang kita boleh buat sebenarnya. Jadi untuk anak-anak muda, cubalah gunakan elemen-elemen yang boleh ketengahkan kita punya budaya lah dalam video. Jangan mudah terikut-ikut dengan budaya luar. Betul-betul. Dan kita ada macam-macam permainan. Kita ada konak-kondi, kita ada main tenteng. Kalau kita buat challenge main tenteng dengan kawan-kawan pun, tak semesti budak boleh buat, orang besar boleh buat. So menang ada dapat hadiah ke kan. Permainan macam tu yang dah ditinggal oleh budak-budak yang sekarang ni. Anak buah saya pun kecil-kecil tak keluar rumah, dah duduk depan PC kan. Juga tidak macam saya dulu, sempatlah saya main tenteng dengan kawan-kawan, main kejar-kejar, main polis entry kan. Benda-benda macam tu kalau kita tak pelihara pun, walaupun benda kecil, dia akan mati juga nanti. Dan yang paling penting sekali bagi Cik Pia lah, kita kena, kalau nak buat sesuatu karya tu, perlulah karya yang jujur dan datang dari hati, bukan karya yang diciplak. Barulah betul. Orang akan dapat rasakan identiti kita. Jadi itulah dia sedikit sebanyak temu bual pada malam ini bersama dengan tetamu-tetamu hebat kita yang dah berkongsi kata-kata buat kita semua, dan kesimpulannya kita sebagai penggiat seni seharusnya lebih berbangga dengan negara kita yang ada pelbagai warisan dan juga keunikan tersendiri. Untuk menghasilkan sesuatu karya yang global, kita perlu ketengahkan identiti kita sendiri dan mengekalkan budaya serta warisan negara kita. Okey, dan kita perlu balancekanlah diri. Jadi terima kasih kepada panel-panel kita hari ini, Dr. Azmi, Encik Syaril Nizam dan juga Zuki. Okey, perkongsian yang memang cukup baik dan sebenarnya ramai yang tengah tengok kita live ni, orang kata dapat info-info yang berguna pada malam ini. Jadi untuk itu, Cik Pia nak kongsikan dulu sebelum kita berpisah ni, nak cerita pasal kontes TikTok Pitching Jangan Lari. #PGL Karaoke Challenge, di mana pemenang akan dipilih dan memenangi wang tunai RM200. Dan untuk info lanjut, anda boleh dapatkan di media sosial iaitu Instagram kami, Telltale Studio ataupun TikTok. Dah follow ke belum TikTok kami, Pitching Jangan Lari. Dan kalau ada topik untuk dikongsi, boleh share nanti dengan kami. Cik Pia nak kongsikan juga satu video daripada Yayasan Warisan Johor. Dan insyaAllah di hari dan waktu yang sama minggu depan, setiap hari Jumaat jam 9 malam, Potpet bersama dengan Cik Pia Potpet. Okay, stay safe, stay home, jaga diri semua. Assalamualaikum, bye-bye. Jom kita saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jauh